Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan pembelajaran perniagaan tingkatan 5, bab 6, persediaan memulakan perniagaan. Baik, dalam bab ini kita akan belajar mengenai persediaan memulakan perniagaan yang mana standard pembelajaran iaitu Akta Penubuhan Perniagaan 4.2.1 mengenal pasti akta-akta berkaitan penubuhan perniagaan. Terdapat 3 akta berkaitan penubuhan sesebuah entiti perniagaan. Jadi, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 APP 1956. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 161 hingga 162. Perniagaan yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan dua bentuk perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ialah perniagaan milikan tunggal yang mana perniagaan dimiliki oleh seseorang pemilik perniagaan sahaja, dan perniagaan perkongsian yang mana bilangan pemilik perniagaan sekurang-kurangnya 2 orang dan tidak melebihi 20 orang. Kita pernah belajar perkara ini dalam tingkatan 4. Okey, saya teruskan dengan akta yang kedua iaitu Akta Perkongsian Liability Terhad PLT 2012. PLT ialah perniagaan alternatif yang dikawal sedia di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 yang menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian konvensional. PLT menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian. Ia memberi perlindungan liability terhad untuk rakan-rakan kongsi dan fleksibiliti peraturan perkongsian untuk menguruskan perniagaan. Dalam akta ini juga, perkongsian liability terhad memberi fleksibiliti kepada usahawan dan pelabur untuk memilih modal perniagaan terbaik serta keperluan untuk struktur perniagaan yang berkaitan. Okey, yang terakhir, Akta Syarikat 2016. Dua jenis syarikat berhad menurut share yang boleh ditubuhkan di bawah akta ini ialah syarikat persendirian iaitu sendirian berhad yang mana menggunakan perkataan sendirian berhad atau SDN.BHD di hujung nama syarikat. Bilangan pemegang share sekurang-kurangnya seorang dan tidak melebihi 50 orang. Bilangan pengarah syarikat sekurang-kurangnya seorang dan tiada had maksimum. Contohnya, perniagaan wira digital sendirian berhad. Okey, syarikat yang kedua iaitu jenis syarikat awam, yang mana ini ialah syarikat berhad. Menggunakan perkataan berhad atau BHD di hujung nama syarikat, bilangan pemegang share sekurang-kurangnya seorang dan tiada had maksimum. Bilangan pengarah syarikat sekurang-kurangnya 2 orang dan tiada had maksimum. Contohnya ialah syarikat AirAsia Berhad. Saya harap kamu semua faham dengan penerangan saya. Baik, kita teruskan dengan implikasi sesebuah perniagaan apabila mematuhi akta yang ditetapkan. 3 akta tadilah. Okey. Yang pertama, perniagaan sah di sisi undang-undang iaitu layak mengikut kontrak, perjanjian dengan pihak bank atau agensi kerajaan
dan membantu waris menuntut hak harta atau wang daripada perniagaan berkenaan. Seterusnya, untuk melayakkan mendapat kemudahan perlindungan insurans yang diperkenalkan oleh kerajaan kepada golongan penjaja dan peniaga kecil. Ketiga, imej perniagaan terjaga. Selain itu, untuk melayakkan mendapat pinjaman mikro yang diperkenalkan oleh pelbagai agensi kerajaan, contohnya Bank Rakyat, Tekun, Amanah Ikhtiar Malaysia, MARA dan SME. Okey, selain itu untuk mendapatkan kemudahan menjalankan perniagaan seperti lesen premis dan permit, yang mana untuk memudahkan kerajaan dan pihak berkuasa mendapatkan maklumat terkini dan tepat tentang perniagaan bagi menyediakan dasar dan kemudahan untuk meningkatkan taraf perniagaan serta kehidupan peniaga. Akhirnya, untuk mendapatkan kemudahan menghadiri seminar dan latihan bagi meningkatkan kemahiran dalam perniagaan secara lebih sistematik dan teratur. Jadi sangat-sangat penting apabila sesebuah perniagaan itu didaftarkan dan mengikut akta-akta yang telah ditetapkan. Jadi itu saja berkenaan 3 akta berkaitan penubuhan sesebuah entiti perniagaan. Kita teruskan dengan latihan yang telah saya sediakan selepas ini. Sekian, terima kasih.